Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Ubadah Bekir Osman. Video ini bertujuan untuk refleksi diri berdasarkan penghayatan mahasiswa terhadap rukun negara. Seperti kita semua sedia maklum, rukun negara ada 5 perkara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesertaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusidaan. Objektif pertama bagi rukun negara yang pertama ini ialah untuk mencapai perpaduan yang erat. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menyebabkan bangsa dan negara menjadi satu bangsa dan negara yang berdaulat. Jadi, agama dan kepercayaan lain bebas diamalkan dengan aman. Dan seseorang warga negara itu tidak boleh membeza-bezakan atas perihal agama dan ia adalah satu tindakan yang dilarang sama sekali. Seterusnya, objektif bagi rukun negara yang kedua ialah untuk memelihara cara hidup demokratik. Kesetiaan kepada raja dan negara adalah berteraskan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Di peringkat negeri pula, rakyat mestilah menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah terhadap tempat yang mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada yang di-Pertuan Agong. Selepas itu, objektif bagi rukun negara yang ketiga ialah untuk membentuk rakyat yang adil di mana kemakmuran dapat dinikmati dengan adil dan saksama. Keluhuran perlembagaan menekankan rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran perlembagaan negara. Perlembagaan negara ini berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap warga negara akan hak keistimewaan mereka sebagai warga negara. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Oleh hal demikian, ia adalah satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu oleh mana-mana pihak. Kemudian, objektif bagi rukun negara yang keempat ialah untuk membentuk masyarakat yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan pelbagai corak. Kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa semua rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Setiap negara memerlukan undang-undang bagi mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Tanpa adanya undang-undang, maka sesebuah negara itu tidak dapat mencapai keamanan dan kestabilan negara. Menerusi kewujudan undang-undang, ianya juga akan menjamin kehidupan anggota masyarakat untuk hidup lebih teratur dan selamat dari sebarang kekacauan. Akhir sekali, objektif bagi rukun negara yang kelima ialah untuk membangun masyarakat yang progresif. Kesopanan dan kesusilaan menekankan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ianya bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen nilai murni dan budi bahasa yang dijalankan. Sikap bersopan santun dan bersusila amat digalakkan untuk diamalkan bagi semua masyarakat bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni dan bermoral tinggi di dalam sesebuah masyarakat. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat dapat terpelihara dan berkembang selaras dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kesimpulannya, rukun negara bukanlah sekadar prinsip yang dilafazkan di dalam ikrar. Setiap warga negara harus mengamalkan dan menghayati rukun negara. Tambahan pula, rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu tanpa mengira bangsa dan kaum dan masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang kokoh, ekonomi dapat dipertingkatkan, kestabilan politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan negara yang bercorak demokratik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.